Kawin laping tajahau. Sekretari Bandakam. Baik. Minta maaf gangguan tadi sementara. Saya percaya berberakan dah sampai ke pandangan. Dalam pilihan raya ini, kita bukan saja cerita track record kita, tapi apa yang harus kita lakukan untuk selamatkan negara kita. Seperti kita tahu, Malaysia ini bukan negara miskin, tetapi program menyelesaikan masalah ekonomi dan rakyat miskin itu paling lemah. Beberapa tahun kebelakang ini, orang politik asyik bergasak di atas. Masalah rakyat tak dapat diselesaikan dengan baik. Sebab itu, kita mula dengan sejarah. Pilihan raya menetapkan, memutuskan pilihan raya yang 2022 tak berkesudahan. Tidak ada parti yang ada majoriti. Raja-raja Melayu bermesyuarat. Yang di-Pertuan Agong memutuskan cara nak selamatkan ialah kerajaan perpaduan. Tan Sri Mahyudin dengan Ustaz Haji Adi tolak awal-awal. Sudah tahu. Panggil saya pun bukan senang nak terima, berat. Tapi kita tahu kalau dia tak ada penyelesaian. Rakan-rakan dalam UMNO, BN tahu. Saya tidak keluar dari UMNO, saya kena pecat di UMNO oleh Mahathir. Tetapi dia tahu kita bertempur kerana kita berbeza pendapat dalam beberapa hal. Jadi tidak mudah. Tetapi bukan sahaja soal titah tuanku, tapi titah tuanku itu ada asas dan rasionalnya. Thailand sampai sekarang ada kerajaan? Tidak ada kerajaan. Sebab itu penyelesaian diberikan oleh Pertuan Agong terpaksa kita fikir dan kita guna peluang gunting. Jadi pemimpin UMNO Barisan Nasional berunding dengan pemimpin PH, Keadilan, DAP, Amanah. Dan rundingan itu berdasarkan prinsip. Orang fitnah ni banyak. Pakai kepiah fitnah pun ramai, pakai tai fitnah pun ada, pakai serban jubah fitnah pun ramai. Ini masalah kita. Jadi orang dengar, tengok media sosial, dia tak fikir, dia terpengaruh. Tapi saya nak bagi tahu, saya bertanggungjawab kepada Allah SWT. Dalam perundingan saya dengan Datuk Seri Zahid dan wakil-wakil UMNO, BN dan PH, yang kita sepakat apa dia? Pertama, titah tuanku. Kedua, selamatkan negara ini. Kalau kerajaan terombang ambing, nakhoda tak berhaluan, kapal hampir hanyut, berapa tahun kita sepakat stabilkan politik negara ini. Untuk apa? Orang boleh bersatu. Bersatu untuk sakau pun boleh. Macam Alibaba 40 penyamun gambar Piramli tu, dia bersatu. 40 tu bersatu betul-betul. Bersatu sakau Danau Wibawa, bersatu nak sakau tempatan banjir, bersatu ambil duit judi. Itu bersatu. Tetapi kita bersatu, kita ingat wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Mestilah ada prinsip. Prinsip itu apa? Yang disepakati. Kemudian dengan GPS dan GRS, dengan Barisan Nasional Pakatan Harapan, tata kelola mesti baik. Negara ini dah haru biru, mesti kembalikan balik asas kemerdekaan. Bapak-bapak pejuang kemerdekaan dulu, mesti demokratik, mesti ada tata kelola yang baik, mesti tolak rasuah. Sebaik jadi Perdana Menteri, tengok anak kaya, menantu kaya. Jadi Menteri Kewangan, saham lungguk-lungguk, harta di Australia, harta di London. Saya nak minta biar nafi. Tanya Muhyiddin kalau dia boleh nafi. Jadi kalau dia tak boleh nafi, jangan pergi duk kuno jadi pembela Melayu. Nak bela Melayu, sebab tu saya bagi tahu ke Tun Mahathir, Tun Naim, Tan Sri ni, yang bercakap hebat ni di kampung-kampung sekarang, duk asak orang muda bagi benci
kerajaan maki hamun kita tiap hari. Betul kamu nak tolong Melayu? Betul kamu nak bela nasib Melayu dan angkat martabat Islam? Baik. Berapa bilion kekayaan kamu? Berapa banyak harta kamu di Australia? Berapa banyak syarikat-syarikat anak kamu? Berapa pesawat ada? Kapal mewah ada? Yang ni yang kita sokong, kita kena tahu. Jangan sokong kerana terpukau dengan ucapan, dengan janji, dengan slogan nak selamatkan Melayu dan Islam. Kalau betul nak tolong, saya nak minta bukan saja Mahathir dan Daim, termasuk Muhyiddin, isytihar harta kamu yang lebih bagi balik pada orang Melayu di Malaysia ini. Cakap bersih. Bersih apa? Kalau dulu saya memangkang, mungkin saya tak ada bukti. Sekarang file di tangan saya, rekod kontrak kamu bagi kepada siapa saya tahu. Anak kamu bagi kontrak, menantu kamu bagi kontrak. Kemudian boleh cakap wallahi itu fitnah. Amanda, saya marah ini sebab apa? Sebab politik jadi mainan orang-orang ini. Guna ayat Quran, tunggang agama, cakap soal Melayu, kedaulatan Melayu, dan orang Melayu terpukau. Anak-anak Melayu fikir ini cara nak selamat kita. Musuh kita ini sebenarnya pemimpin-pemimpin yang curi duit rakyat. Saya tak peduli dia Cina, India, Melayu. Kalau dia curi, dia musuh rakyat. Jangan guna sentimen kaum. Kita pilih di kalangan kita orang Melayu yang ada prinsip, orang Cina yang bersih, orang India, Sabah, Sarawak yang bersih, dan kita pakat. Dan ini pendirian kita. Saudara-saudara, bagi saya ini politik sebenarnya. Kalau ini dapat dibetulkan, kita boleh selesaikan banyak masalah. Berapa banyak, tengok ni berapa ramai polis ada di sini. Tanya rumah dia macam mana dia duduk. Tanya allowance dia berapa. Negara ini aman sebab kita ada angkatan tentera, polis diraja yang menjalankan tanggungjawab. Hari ini hari pahlawan. Sebab tu saya nak sebut dan khidmat jasa-jasa mereka. Tapi apa? Sekadar nak pergi tengok dia kawat, tabik hormat, pakai bintang-bintang macam saya buat tadi, tak kalau mengiringi ayat agung, tidak selesai masalah dia. Berapa puluh tahun kita tahu rumah polis seluruh negara, tidak ada tindakan. Yang cakap baru-baru ini salah seorang pemimpin Perikatan Nasional pertahankan mereka. Kamu 3 tahun, apa kamu buat? Gaji mereka, rumah mereka yang robek, tak ada kami peduli. Tapi kerajaan perpaduan, kerana dasar madani kita, saya, Datuk Seri Zahid, Fadilah dan seluruh jemaah menteri ambil keputusan apa? Selesaikan pertama semua sekolah di negara kita dari segi yang daif. Majoriti sekolah Melayu, sekolah India pun banyak, tandas rosak. Anak-anak orang kaya di Kuala Lumpur tak ada apa masalah itu. Tanya saja di mana-mana, tanya di Pilah ni, ada tak sekolah yang tandas rosak? Banyak. Sebab itu saya bagi tahu kepada Fadlina, apa nak cakap konsep pendidikan, democratization of access to quality education, falsafah pendidikan, tandas pun tak boleh repair. Ini 3 tahun, mana dia bersatu, mana dia pas, tandas pun tak dia repair. Kemudian bila saya sibuk dengan baiki tandas sekolah-sekolah seluruh negara, dia kata Perdana Menteri tandas. Apa kepeduli dia cakap? Lebih teruk begitu orang kata saya tak peduli. Tapi saya bangga kalau saya jadi Perdana Menteri dan tahun ini semua tandas sekolah di Malaysia ini kita baiki. Klinik desa, berapa banyak jumlah dana?
1,4 bilion ringgit nak repair tandas itu, dan bumbung dan ya macam-macam kerosakan. 1,4 bilion kita tambah tahun ini. Rumah polis termasuk Eskom, tadi kita tengok pantomin bagaimana tentera dan polis ditembak mati. Pertahankan bumi bertuah ini daripada serangan pengganas Sulu. Tempat yang mereka jaga itu namanya Eskom. Pejabat pun rumah kedai buruk, rumah duduk pun teruk. Sampai kepada saya tanya Tok Mak Hassan, tanya Saifuddin Nasution, saya lulus segera ke perluan mereka 40 juta ringgit untuk Eskom. Saya tengok file, tahun sudah dibangkitkan tak lulus, 2 tahun sudah dibangkitkan tak lulus, 3 tahun sudah dibangkitkan tak lulus. Sebab tu saya tak faham kalau ada polis dia nak sokong lagi puak tu, saya tak kerti lah. Kalau ada yang hadirin, tak ada saja saya cakap, jangan marah, jangan marah. Baik, kerana tak ada prihatin. Pergi nak tarik orang, kita ini Islam, Melayu, itu saja. Kalau betul, jaga rumah dia. Jadi berapa saya lulus? 200 juta ringgit untuk repair segera semua rumah-rumah polis yang teruk ni. Apakah cukup? Tak cukup. Tapi permulaan tahun ini tambahan. Tentera pun begitu, saya luluskan 200 juta ringgit. Saya panggil ketua terus angkatan tentera semua, tentera, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Saya kata ni, letih dah kita dengar, beli kapal terbang, beli kapal selam, LCS. Saya kata, bawah saya dalam kerajaan perpaduan madani, saya tidak mau menteri atau orang politik campur dalam beli senjata untuk tentera dan polis. Polis pilih sendiri senjata apa dia tahu bidang dia. Angkatan laut pilih kapal selam mana nak beli, kapal mana nak beli, dan kita runding dengan kerajaan. Tak ada ejen-ejen yang nak sapu sakau banyak-banyak. Apa ini dibuat oleh PAS? Tak ada. Masa satu perintah dia buat? Tak ada. Cara yang sama dia lakukan. Ini baru kita buat keputusan kita. Ya. Sudah, ini barulah kita kata tata kelola yang baik. Dan kita boleh buat sebab apa? Sebab muafakat yang kuat di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kerjasama yang erat dan saling percaya mempercayai, trust, di antara saya, Anthony Loke, Mat Sabu, Datuk Seri Zahid, Vicky Wikasyong, dan terutamanya kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak, Abang Johari Premier Sarawak dan Haji Ji Ketua Menteri Sabah. Sudah masa penamaan calon dia datang, Abang Johari dan Haji Ji, dia nak bagi signal orang yang mimpi duk mengigau, duk meroyan nak ambil alih kuasa. Dengar kejap, PH, BN, GPS, GRS 140 lebih. Kamu nak meroyan apa? Nak ambil alih kerajaan persekutuan ni. Dua habis-habis kita akan ambil alih. Ada ustaz seorang, kita ambil alih 3 bulan. Anwar jadi Perdana Menteri, bagi 5 bulan sebelum Ramadan. Kemudian tunggu lagi selepas Aidilfitri. Sekarang ni lepas Ogos, kerana kita akan menang 5-1. Siapa kata 5-1 dia menang 5-1? Mahathir. Ni Mahathir ni Langkawi tu dia kata dia menang besar. Bukan tak kalah, hilang deposit. Kemudian PAS dengan bersatu boleh pakai dia lagi ni. Hilang deposit tu, hilang deposit bolui Yelep, kasih Yelep, ya habis. Jadi saya percaya bila dia kata 5-1 itu 5 perpaduan 1 pembangkang, insya-Allah kerja kuat. Tapi kalau tanya untuk apa? Untuk apa? Selamatkan negara ini. Kita dah capai keamanan, betul, kenang jasa mereka. Kemudian politik stabil.
Untuk apa? Saya tegaskan, untuk bangunkan. Sebab tu kita ada ekonomi madani. Nak tarik pelabur. Pelabur datang? Ya. Dulu datang? Tak. Dulu tengok pembesar-pembesar luar negara, jangan datang. Sekarang ni tengok, minggu selalu Marcos 40 tahun Presiden Filipina tak jejak ke Malaysia ni. Dia datang pun kalau untuk persidangan antarabangsa. Tapi bombong Marcos datang. Hari Khamis, Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei datang melawat Malaysia, bincang soal pelaburan untuk meningkatkan kerjasama yang sangat erat, yang menurut Tuanku Sultan Brunei kepada saya bila jumpa, dia kata, Datuk Seri Anwar, saya nak sementara ini kita tingkatkan dan jadikan hubungan Malaysia Brunei paling baik dalam sejarah. Untungnya apa? Untungnya apa? Untungnya rakyat. Orang muliakan negara kita. Orang tahu sebab Anwar ada, sebab kerajaan, sebab Pakatan, sebab UMNO, sebab Sarawak Sabah, sebagai satu ikatan. Orang tengok, orang gerun. Tapi untuk apa? Sebab saya kata, Perdana Menteri untuk apa? Nak bagi kaya anak-anak dia, nak bagi kontrak ke isteri dia, nak bagi pada kroni. Saya syukur, alhamdulillah, barisan pimpinan termasuk Datuk Seri Zahid, Fadilah, Anthony Lok, Mat Sabu, Premier Abang Johari, Haji Ji, yang memberi sokongan. 8 bulan saya perintah, satu kes rasuah tak pernah lagi pembangkang boleh keluarkan. Ya. Yang dia bawa apa? Anwar bodoh, Anwar penipu, pembohong. Dulu Anwar Perdana Menteri tepi. Sekarang siapa tepi? Jangan takabur sangat. PM tepi. Baru tahu. Jadi jangan. Saya tegaskan, pemerintahan itu untuk apa? Untuk angkat martabat negara. Sebab tu tadi dijeram di tempat tu, nama tempat Jeram Padang, ada tempat tu kita pergi, Rompin. Saya sebut Elon Musk tu orang paling kaya di dunia. Semua kepala negara pujuk. Dulu ada menteri kita pun pergi Tesla, tak jumpa dia, pergi tengok bangunan dia. Balik, saya dah pergi dulu. Iyalah, kamu pergi dulu, tapi ada dia datang? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tahu kerajaan itu terombang ambing. Sebab dasar ekonomi tidak jelas. Dan dia tahu buat kontrak sakau banyak. Sekarang dia tahu, dia yang minta, Elon Musk yang minta cakap dengan saya. Bukan saya nak takbur, astagfirullahalazim, tapi saya nak cerita penghormatan diberikan kepada Malaysia tercinta. Nama kita naik balik di mata dunia. Itu penting, saudara. Hidup kita ni apa? Maruah. Negara kita ini ada integrity, respected by the international community. Betul, saya melawat ni sekat ASEAN saja dengan negara China. Tapi kalau tengok undangan, saudara, boleh tanya Menteri Luar, Saudara Zamri, belum pernah seorang Perdana Menteri diundang ke sidang antarabangsa dan lawatan luar negara sebanyak yang diundang sekarang kepada kita. Sebabnya apa? Sebab sekali lagi negara aman, politik stabil, kawan-kawan kita sepakat untuk jaga negara, dasar ekonomi jelas, ekonomi badani kita umumkan. Jadi Elon Musk kata, Prime Minister, dia setuju datang ke Malaysia dan terus buka ibu pejabat di Cyberjaya. Tahun ini juga, tahun ini Haji Romli dia chairman, dia tak datang. Tadi dia ada Jeram Padang. Dia dah beli bangunan siap dan dia minta saya rasmikan bersama sebelum akhir tahun ini. Saudara, orang paling kaya di dunia pilih Malaysia.
Maknanya harapan negara kita cerah. Geely yang buat dengan proton, orang Bersatu kata, oh dia ada janji dulu. Betul, dia janji dulu, tapi tak datang. Dia baru tulis surat ke saya dalam 10 hari yang lalu. Dia kata 10 muka surat. Dia kata, Prime Minister, ini keputusan kami. Kami akan datang ke Tanjung Malim, jadikan ini kota otomobil terbesar di Asia selain negara China. Dia sekarang dah beli Volvo, kata salah saya, dan beberapa syarikat kenderaan yang besar yang lain. Dia pilih sebab dasar ekonomi kita dan kepimpinan kita. Dan saya tak kata, Geely, yes, but can you give 10% to Nurul Izzah? Tak ada. Saya kata, you come clean. Saya kata, tak ada orang nak boleh ambil commission. Kerja betul-betul. Siapa nak syarikat kerjasama. Apa orang PAS boleh cakap macam tu? Orang Bersatu boleh cakap macam tu? Bawa boleh cakap, balak pun hilang. Ni nadir bumi pun hilang. Bayangkan ya, rare earth dicuri secara terang-terang, dibiarkan sekian lama, dan puluh juta dicuri. Kemudian bila bersyarah, Allahu Akbar, Perdana Menteri Anwar bodoh. Itu je modal dia. Apa sudah ingat kalau dia kata bodoh, saya bodoh? Saya ada bodoh sikit-sikit dalam beberapa bidang. Saya bukan pandai dalam semua bidang. Tetapi saya nak bagi tahu, itu dia Elon Musk, iaitu Geely. Dia tulis surat. Berapa dia nak labur di Tanjung Malim? 10 bilion ringgit. Permulaan. Dan target dia 38 bilion dalam beberapa tahun akan datang. Aramco, syarikat Arab Saudi. Jadi ada satu Cina, ada satu Amerika. Arab Saudi, Aramco, syarikat minyak gas terbesar. Pengurusi dia, presiden dia jumpa saya masa conference energy conference baru-baru ini. Dia kata, pokok dia panggil Hadrat Rais Wizara, Yang Mulia Perdana Menteri, kami dah putuskan untuk jadikan Johor sebagai hub minyak gas di Asia Tenggara. Yang di-Pertuan Agong, baru Yang di-Pertuan Agong menunaikan fardu haji di Mekah Al-Mukarramah, jumpa putera diraja Perdana Menteri Muhammad bin Salman. Muhammad Salman beritahu kepada Yang di-Pertuan Agong, sampai salam kepada Anwar, dan bagi tahu kerajaan Arab Saudi telah memutuskan mulai sekarang untuk jadikan Malaysia sebagai pusat pelaburan Arab Saudi di Asia Tenggara. Sudah, ini baru 8 bulan. Tapi dia kata apa? Muhyiddin baru ni kata, inilah Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah. 8 bulan tak ada apa-apa, kata dia. Ini jawapan saya. Rekod kerja kita. Tapi yang lebih penting, ini pelaburan gitu gini. Dan pentingnya rakyat. Kita, saya nak bagi contoh macam padi. Padi ini dikenali oleh Bernas. Kalau dalam kerajaan dulu, ambil wang bagi pada parti dan bagi pada orang tertentu. Saya jadi Perdana Menteri minggu pertama, saya telefon saya Tan Sri Syed Mokhtar. Syed, sawah padi ini susah. Saya mau you fikir kemungkinan beri sedikit keuntungan kepada sawah padi. Sebab apa saya boleh cakap begitu? Sebab saya tak sakau. Saya boleh kata bagi ke saya 10 juta. Tapi saya kata bagi. Jadi dia jawab bulan November. Dia kata baik, 10 juta ringgit dibagi pesawah padi bulan Disember, 50 juta ringgit tahun 2023. Pasal apa tak buat oleh PAS Bersatu tahun lalu? Pasal apa tak buat 2 tahun yang lalu? Pasal apa duit tu minta bagi kepada parti? Yang masa pilihan raya suruh orang angkat bendera Allahu Akbar. Wang dari mana? Sudah, itu yang dilakukan. Dan bulan lalu saya dengan Mak Sabu
minta MADA, Jabatan Pertanian, Mardi, Bernas, lancarkan program 5 musim 2 tahun. Maknanya pendapatan pesawah padi meningkat. Siapa dia? Majoriti Melayu. Bagaimana kedudukan mereka? Di antara paling miskin penanam padi. Apa yang kita buat? Belanja 3 bilion ringgit wang kerajaan untuk siapkan prasarana mula sekarang bulan Ogos mula. Untuk apa? Untuk boleh dapat hasil 5 musim 2 tahun. Sudah, itu kerja kita dalam 8 bulan. Ya. Hasil negara bertambah, walaupun saya warisi hutang yang tinggi 1,5 triliun ringgit, defisit 5,6%. Tapi saya yakin insya-Allah kalau kita dapat bersama-sama rakyat, tak usah gaduh lah. Nak tolong Melayu, ya kita nak tolong Melayu. Mana boleh negara ini selamat kalau tak tolong Melayu? Tapi India miskin, kita kena tolong. Cina nak berniaga, jangan ganggu dia, bagi dia laluan. Sabah Sarawak tu negeri kita, kena jaga. Apa tak boleh? Mengapa nak tunjuk musuh? Oh, selamatkan Melayu. Ini negeri Melayu. Negeri Melayu yang negeri Melayu, tapi yang pelahap kamu. Ya, yang sakau kamu. Apa 8 bulan ini? Di mana yang kita khianat Islam? 8 bulan ini di mana kita rampas orang Melayu punya hak? Ini saya harap kawan-kawan fikir. Sebab saya tengok dalam naratif kempen ini, itu saja. Kerajaan tak buat apa. Sudah memang banyak masalah. Percayalah. Sebab itu semalam Hari Pengguna, kenangkan Salahuddin Ayub, seorang menteri Allahyarham yang berjasa, kerja kuat dan lancarkan projek Rahmah ni. Saya tengok untuk kurangkan harga, tekanan tak cukup. Jadi semalam saya umum, kita tambahlah program Rahmah ni di setiap don di negara kita, Sabah, Sarawak, seluruh negara. Dan untuk tahun ini kita tambah 50 juta ringgit untuk kategori orang-orang miskin beli. Sudah, kita fikir hari-hari nak cari jalan. Minggu depan saya pengusikan mesyuarat penyelarasan gaji dan pencen penjawat awam. Kerana saya tahu gaji pegawai kerajaan, polis, tentera itu rendah. 3 tahun bersatu PAS, tak ada mesyuarat penyelarasan gaji. Cakap di bawah, di kampung lain. Bila kamu ada kuasa, saya nak tanya, sebab apa tidak ada mesyuarat? Sepatutnya ada mesyuarat tahun 2020. Harus ada mesyuarat 8 tahun. Kerana tiap 10 tahun kita kaji semula. Jadi kita ada. Tapi menurut Ketua Susah Negara Tan Sri Zuki, dia ambil masa. Mungkin 6 bulan paling minimum nak buat skim. Jadi saya kata oleh itu, sementara itu bagilah kepada mereka. Itu yang saya luluskan, RM300, sementara kepada semua pejabat awam yang gajinya RM100,000 setahun dan kurang. RM300. Campur RM100 pada semua e-wallet, jadi RM400. Yang pencen dapat 200, dapat 100, 300. Termasuk veteran tentera yang tidak berpencen pun kita bagi 200. Cukup? Tidak. Munasabah? Tidak. Tapi itulah langkah sementara kita buat dalam keadaan kekangan wang yang ada. Soalnya kalau orang kritik, saya nak tanya, yang kritik tu mantan Perdana Menteri yang dulu, mengapa tak buat? Sekarang termasuk Tun, sekarang dah tak ada kuasa dah, pegang negara ini 22 tahun campur 22 bulan, dah tak ada kuasa dah. Kita kena jaga negeri ini Melayu punya. Ni kalau tak jaga, Cina ambil habis. Yang hang buat apa dulu? Ini masalah. Dan orang kita terbawa-bawa. Saya percaya, kawan-kawan saya di AP pun ada. Anthony Luke memang orang kanan dalam kabinet bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Saya nak bagi cakap terus terang.
soal keselamatan Melayu dasar termasuk perlembagaan, kita tidak boleh tolak ansur. Tetapi nak jamin keamanan negara ini, kita kena adil kepada semua. Kalau ada anak India yang layak, termasuk yang paling miskin tadi yang saya sebut, kita kena bantu dia. Kerana saya jadi Perdana Menteri, mesti saya jaga Melayu, tetapi rakyat saya yang saya jaga, baik anak Cina atau anak India atau anak Iban atau anak Kadazan, mesti seperti anak saya, baru saya boleh adil kepada semua. Dan ini yang saya tengok dalam perjanjian Madinah yang Rasulullah SAW buat. Ini yang dibuat oleh para sahabat. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, sistem yang kita nak bawa, kita buat. Tapi jangan anaya, jangan hina orang kerana warna kulit, jangan hina orang kerana kau. Ingat, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, dia itu hamba, abdi, a black slave from Ethiopia, dari Habasyah. Dia bersama dengan masyarakat Islam. Tapi orang tak boleh lupa dia ni anak orang kulit hitam, dan Habasyah memang yang tebal betul-betul bibir dia, dan miskin, hamba, dan hitam legam. Jadi Abu Dzar Ghifari, sahabat Rasulullah sekali, panggil dia, Yabna Sauda, hai anak perempuan kulit hitam. Kita kadang-kadang gurau, kita lupa dalam Islam itu pun dilarang. Yabna Sauda, hai anak orang kulit hitam. Abu Dzar Ghifari panggil Bilal. Rasulullah ada situ dan dengar. Rasulullah tegur dengan dia melahirkan rasa tidak senang 3 kali, melarang penghinaan walaupun cara gurau, merendahkan derajat orang kerana kaum dan warna kulitnya. Kerana apa? Kerana Rasulullah kata Bilal itu ahlil baiti, dia itu ahli keluarga aku. Orang hamba abdi diangkat darjatnya menjadi keluarga Rasulullah SAW. Allah angkat darjat kita semua. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkatkan karamah manusia itu dalam Al-Quranul Karim. Tapi yang membedakan itu nilainya, akhlaknya. Dan bagi kita tentunya ketakwaannya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Tetapi bukan masa untuk hina. Sudah percayalah betul, semua nak menang pilihan raya. Pergi ke kampung Melayu, hidup Melayu, jaga Melayu, Melayu. Anwar ini ditunggang oleh DAP. Anwar ini dia ikut semua liberal. Dulu ingat, kalau Anwar jadi Perdana Menteri LGBT, Anwar jadi Perdana Menteri pakai skirt semua budak-budak sekolah. Ini kalau saya jadi Perdana Menteri, nak cakap kasar, dia orang tak bagi. Kalau ikut geram aku, badai dah. Ya. Yang mula pakaian baju kurung sekolah tu saya masa jadi Menteri Pendidikan. Benarnya ya, itu pilihan anak-anak kita. Tapi begitu, dan orang percaya kerana dia ustaz. Ada ustaz Melaka, Tok Guru, saudara pilih, kekalkan kerja perpodan, hancur negara. Ini apa anda politik lawan lah, hancur negara. Yang satu lagi di Kedah, musuh Allah. Jadi yang tak ada pendidikan asas terpengaruh. Saudara, lawanlah politik, tak lawan. Bincanglah apa yang boleh buat. Ya, Anwar tak betul, dasar ekonomi dia tak bintang masalah ini, masalah pengangguran dia patut begini. Tak ada saya dengar. Saya dah bawa ekonomi madani, komen merata tempat, termasuk jurnal-jurnal antarabangsa. Tapi dia tak ada. Yang ada Anwar bodoh, Anwar tak layak. Itu yang kita dengar. Tanam bibit benci saja orang. Jadi yang rasuah dia lindungi, yang perasuah-perasuah dia tak marah lagi dah. Saya pergi masa penamaan calon,
saya dengan Abang Jo dan Haji Ji dan Zamri kena Zahid di Kelantan. Ada budak-budak muda diupah tu. Hoi, hoi, ahoi. Saya pun nyanyi sama. Tak ada masalah, lagu tu saya yang pandai. Maknanya kita tidak mau pertahankan sistem yang menyakau rakyat. Tapi untuk bersatu nyanyi lagi tu tak kena. Sebab lebih ramai kluster mahkamah dari bersatu daripada dalam PH. Itu ramai agak akan datang, saya tengok. Ya, kamu nak sibuk apa? Ya, ni sama-sama. Ni penyamun nak panggil orang penyamun. Saya sungguhnya 8 bulan rekod, saudara. Belum ada satu laporan tentang rasuah di mana-mana pemimpin Pakatan Duluan. Please remember that. Ya. Kalau ada, terus kita serang, kena habis dah. Tanah diambil ke? Kalau ada, katalah menteri terlibat, ambil saham atau bala atau tanah, terasuah, saya nak bagi tahu, saya tak peduli parti mana, saya akan pecat serta-merta. Dan ini kesefahaman yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin parti yang ada. Tapi tak betul, fitnah. Ya, dia bangkitkan kes Datuk Seri Zahid, dia masih melalui proses di mahkamah. Ya. Tapi kalau itu jadi serangan, mengapa selamatkan orang yang lain? Mengapa di kalangan bersatu, di kalangan PAS dilepaskan? Tak betul. Dan sekarang ni dia cari pasal dengan gajah-gajah. Kemudian kata Anwar salah, Anwar dendam, Anwar zalim, Anwar tak bagi peruntukan. Peruntukan Kedah, Kelantan, Sabah, Perlis dan Kedah paling tinggi berbanding Barisan Perikatan Nasional pemerintah. Tapi orang tak tahu. Jadi orang percaya dengan penipuan. Penipuan disahkan kerana pakai kepiah putih di atas. Saya tidak peduli. Kita mesti terus dengan rakan-rakan kita bawa perubahan dalam negara kita. Ya. Seperti saya sebut tadi, macam gajah, tak ada kena mengenai dengan saya. Yang lapor, yang buat laporan siapa? Dewan Diraja Selangor. Yang minta ampun siapa? Ketua PAS Selangor menghadap ke Baduli yang Maha Mulia yang Sultan Selangor. Apa jawab Sultan Selangor? Tak puas hati, kes tak selesai. Ketua polis ambil tindakan. Anwar salah. Saya tak arah polis, saya tak bincang dengan polis kes ini. Yang buat laporan Dewan Diraja, yang tak puas hati Sultan Selangor, yang ambil tindakan polis berdasarkan undang-undang. Yang keputus nak dakwa hak peguam negara. Yang salah Anwar. Ini hari ini keluar lagi, Tuanku Sultan Perak bantah PAS kerana salah guna kenyataan dia. PAS bawa war-warkan cerita, kata Sultan Perak sokong PAS. Hari ini Tuanku Sultan Perak melalui anggota Dewan Raja Perak bawa ke laporan polis, bantah tindakan dan minta tindakan diambil kepada mana-mana tokoh PAS yang menggunakan nama Sultan menyatakan sokong PAS. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Melayu ini negara beraja. Tadi kalau sumpah setia askar diraja dan polis diraja Malaysia, itu tak setia kepada raja dan negara. Kita ada perlembagaan itu, kita patuh. Jangan main pasal. Kamu boleh maki hamun Perdana Menteri hari-hari, sepuas hati kamu. Akhlak ke mana, Quran ke mana, hadis ke mana, nilai ke mana. Hanya nafsu serakah kerana dengki, sakit hati kerana kejayaan kita. Tapi itu hak kamu. Saya tak minta tindakan, melainkan kalau fitnah itu terlalu berat. Kalau tidak, makilah hari-hari. Tapi sebaik kamu sentuh raja, memang kamu cari penyakit dalam malapetaka. Nasib kamulah. Saya tidak simpati kepada orang-orang yang cuba mengaitkan dan menggunakan kuasa raja.
Jadi saudara yang hormati sekalian, saya ingat elok MB Datuk Jalan naik supaya kita perkenalkan calon-calon Dewan Undangan Negeri